Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم آت نفسي تقواها وزكيها وأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. Alhamdulillah, syukur pada Allah Azza wa Jalla kerana dengan rahmat dan juga limpah kurnia yang Allah Subhanahu wa taala berikan, dapat kita sama-sama berada dan berkumpul dalam majlis ilmu yang mulia pada malam ni. Dan insya-Allah kita akan menyambung perbahasan daripada syarahan kitab Talbis Iblis karangan Al-Imam Ibnul Jauzi rahimahullahu taala yang disyarahkan oleh Dr. Zaharuddin hafizahullahu taala. Dan insya-Allah malam ni kita langkau satu bab. Kalau ikutkan kita berada pada bab yang ke-16 baru ni, yang last baru ni, bab yang ke-16, perbahasan tentang perkataan, perbuatan mestilah bertepatan dengan sunnah. Percakapan, niat dan amalan yang terbaik adalah bertepatan dengan sunnah. Okay. Dan malam ni insya-Allah kita akan sambung bab yang ke-17, galakkan merapatkan ukhuwah sesama ahlu sunnah. Tapi kita langkau dulu bab ni, kita tinggalkan bab ni untuk yang last sekali. Malam ni kita masuk pada bahagian yang ketiga, iaitu tipu daya iblis terhadap para ulama. Okay. Iaitu bab yang ke-18. Bab 18 muka surat 136. Kita tengok bab yang ketiga, bahagian yang ketiga ni dia nak start sentuh berkenaan dengan talbis iblis mengikut kumpulan tertentu. Yang mana kalau kita tengok dalam kitab yang dituliskan ataupun syarahan yang dituliskan oleh Dr. Zaharuddin ni, dia letak beberapa bahagian. Dia ada 5 bahagian. Okay. Kita dah lepas 2 bahagian, iaitu makna tentang iblis, syaitan. Seterusnya bahagian kedua, perintah mengikut ahlu sunnah wal jamaah. Malam ni kita masuk bahagian ketiga, tipu daya iblis terhadap ulama. Dia hanya sentuh 3 saja dalam kitab ni. Seterusnya bahagian keempat, tipu daya terhadap orang awam. Dan bahagian kelima, tipu daya terhadap pemerintah. 3 perkara. Okay. Cuma kalau kita baca Talbis Iblis karangan Al-Imam Ibn Jauzi, dia panjang. Bahkan yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia tu Al-Muntaqa An-Nafis min Talbis Iblis, itu pun panjang. Dia ada letakkan beberapa banyak tipu daya iblis terhadap golongan tertentu. Dan hari ni insya-Allah kita akan masuk bahagian yang ketiga ni, bab 18. Dia letak di bawah bab bahagian ketiga ni beberapa bab, iaitu tipu daya iblis, macam mana iblis ni dia rosakkan para ulama, orang alim, orang yang ada ilmu. Okay. Kita tengok bab 18 muka surat 136, 2 golongan pengumpul hadis. Kita tengok apa yang disebutkan situ. Berkata Al-Imam Ibnul Jauzi, min dhalika anna qauman istaghraqu a'marahum fi sima'il hadith wal rihlati fihi wa jam'it turuqil kathirati wa talabil asanidil 'aliyati wal mutunil gharibati wa ha'ula'i 'ala qismain. Al-qismul awwal qismun qasadu hifdh asy-syar'i bima'rifati sahihil hadith min saqimihi wa huwa mashkurun 'ala hadzal qasdi. Illa anna iblis yalabbisu alaihim
بأن يشغلهم بهذا عما هو فرض عين من معرفة ما يجب عليهم والاجتهاد في أداء اللازم والتفقه في الحديث. والقسم الثاني قوم أكثر سماع الحديث ولم يكن مقصودهم صحيحا ولا أرادوا معرفة الصحيح من غيره بجمع الطرق وإنما كان مرادهم العوالي والغرائب فطافوا البلدان ليقول أحدهم لقيت فلانا ولي من الأسانيد ما ليس لغيري وعندي أحاديث ليس عند غيري. Maksud dia muka surat 137, dia sebut pada kita dua golongan tipu daya ulama'. Yang pertama dia sebut sini ialah ahli hadis. Sebenarnya kalau kita tengok dalam terjemahan yang tebal tu, dia akan sebut dulu talbis iblis terhadap qurra, orang-orang yang alim dalam ataupun pandai dalam baca Quran. Mereka sibuk dengan apa? Tapi dia fokus untuk bab 18 ni lebih kepada ahli hadis dulu. Ada kalangan mereka yang menghabiskan umur mereka untuk mendengarkan hadis. Ini cerita orang alim sibuk cari hadis. Pergi merata tempat untuk mendengar hadis sahaja. Pergi merata-rata tempat untuk keperluan itu, menghimpunkan pelbagai jenis jalan hadis, mencari sanad-sanad yang dekat dengan Nabi dan matannya yang pelik-pelik. Mereka ini terbahagi kepada dua golongan. Jadi dia cerita pada kita ni kecenderungan. Ada satu kelompok orang yang sibuk dengan ilmu ni, kecenderungan dia suka cari sabda Nabi. Sabda Nabi ni maksudnya kata-kata Nabi lah. Cuma kita bila sebut sabda, kita akan refer pada hadis. Firman kita akan refer kepada ayat Quran. Sebenarnya sabda firman ni dia asal dalam bahasa apa? Dia asal bahasa Urdu sebenarnya. Dan juga bahasa Hindi. Sabda dan firman ni kedua-dua maksudnya ialah kata-kata, dua-dua. Cuma firman tu lebih tinggi lah. Itu kebiasaan orang-orang tertentu. Dia macam orang kata apa? Bahasa istana lah. Kalau kita nak sebut dari segi kehormatan, titah lebih kurang. Pertama, segolongan yang bertujuan menjaga syarak dengan cara mengetahui hadis yang sahih daripada hadis yang dhaif. Ini kumpulan pertama. Keberadaan mereka perlu disyukuri. Maknanya kumpulan ni mereka cari hadis sahih dan mereka teliti tak ambil hadis-hadis yang dhaif. Hanya iblis sahaja yang memperdaya supaya mereka tetap menyibukkan diri, muka surat 138, dalam urusan ini. Maknanya walaupun sibuk cari hadis sahih ni pun diperdayakan oleh iblis. Dahsyatnya tipu daya iblis ni. Sehingga mereka melupakan fardu ain dan apa yang harus mereka lakukan. Lupa berijtihad melaksanakan yang wajib dan menelaah hadis itu sendiri. Dia ada satu kumpulan, dia sibuk cari hadis. Cari hadis sahih, sehingga dia lupa dan dia tertinggal satu bab belajar dan faham hadis tu. Sebab tu dalam hadis Nabi sebut rubba muballighin aw aminas sami, ballighu anni walau ayah, rubba muballighin aw aminas sami. Sampaikanlah daripadaku walaupun satu perkataan, kerana dengan cara sampaikan tu orang yang mendengar mungkin lebih faham berbanding orang yang menyampaikan. Dalam hadis tu Nabi sebut pada kita bahawasanya tak semua orang yang dengar dia faham apa yang dia dengar. Tapi disiplin meriwayatkan hadis Nabi ni, dia bukan meriwayatkan macam meriwayatkan kata-kata orang lain. Kata-kata orang lain kita boleh tambah, kita boleh kurang. Tapi kata-kata Nabi tak boleh tambah, tak boleh kurang. Kena amanah terhadap kata-kata tu. Macam mana Nabi bawa, macam itulah perkataannya, barisnya, sebutannya. Itu amanah dalam periwayatan kata-kata Nabi. Sebab ia berkait dengan dosa. Hadis yang terkenal kita biasa dengar. Siapa-siapa yang meriwayatkan daripadaku satu perkataan, lalu perkataan tu bukan daripada aku, falyatabawwa maq'adahu minan nar, maka telah siap ataupun telah ada tempat duduknya di neraka. Nak sebut pada kita disiplin periwayatan tu. Itu golongan pertama. Riwayat hadis, sakar riwayat hadis ni. Cari hadis sahih. Tak peduli ataupun tak fokus sangat hadis yang dhaif. Tapi dia lupa satu bab, iaitu tafaqquh, memahami hadis yang telah mereka kumpulkan tu.
Yang kedua, golongan orang yang lebih banyak mendengarkan hadis. Muka surat 138. Namun tujuannya tidak benar dan tidak ingin mengetahui yang sahih daripada yang lainnya, daripada keseluruhan jalan hadis. Tujuannya ialah mencari yang pelik-pelik dan sukar. Lalu mereka pun berpusing-pusing ke pelbagai penjuru tempat, supaya salah seorang di antara mereka boleh berkata, aku sudah bertemu fulan dan aku mempunyai sanad yang tidak ada pada orang lain, dan aku mempunyai hadis yang tidak ada pada orang lain. Golongan kedua ni, dia dengar, dia kutip semua sekali. Mana-mana saja orang kata hadis, semua dia kutip. Dan dia sangat suka pada hadis yang pelik, kalimah-kalimah yang gharib. Tujuan dia pun untuk dia beritahu pada orang, aku telah berjumpa dengan fulan, orang tertentu, dan aku telah dengar daripada dia hadis Nabi. Dan hadis ni tidak ada pada orang lain melainkan aku saja. Okay, jadi ini dua kumpulan yang meriwayatkan hadis. Dua-dua ni kena talbih iblis. Tengok syarah dan tahqiq dia. Ahli hadis juga tidak terlepas daripada ujian bisikan iblis. Iblis sentiasa membisikkan kepada mereka supaya terus terperdaya dengan tipu dayanya. Terdapat dua golongan ahli hadis. Pertama, golongan ahli hadis yang sentiasa menjaga kesahihan hadis. Ini dia panggil penjaga wahyu. Para ulama hadis ni, kata Sufyan Ats-Tsauri, mereka ni ialah penjaga wahyu, sebab hadis Nabi ni pun ialah wahyu. Okay. Mencari yang sahih dan menolak yang daif. Mereka juga mempunyai ilmu yang mendalam dalam ilmu hadis. Golongan ahli hadis ini haruslah diiktiraf keberadaan mereka. Yang macam ni kita kena iktiraf kewujudan mereka. Doakan rahmat bagi mereka. Iblis sentiasa membisikkan kepada mereka supaya terus menyibukkan diri dalam ilmu hadis, sehingga lupa akan kewajipan yang lain. Kewajipan apa yang lain tu? Namun mereka tetap tidak mudah terpedaya dengan hasutan-hasutan yang membinasakan daripada iblis. Di antara mereka adalah Yahya bin Ma'in. Salah eja tu. Dia tulis Yahya bin Mu'ayyan. Yahya bin Ma'in. Itu nama betul dia. Imam Bukhari, Imam Muslim dan lain-lain. Okay. Jadi dia ada satu tabiat orang yang belajar hadis ni, dia kathratit turuq, memperbanyakkan riwayat sanad hadis. Dia fokus cari hadis sahih dan dia terlupa untuk melakukan tafaqquh terhadap hadis tu, iaitu faham terhadap hadis tu. Dan benda ni pun telah berlaku. Berlaku zaman bila? Zaman Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Maknanya sekitar kurun ketiga hijrah. Imam Syafi'i lahir 150 dan wafat tahun 204. Maknanya zaman waktu tu sudah ada berlakunya pertembungan antara ahli hadis dan juga ahli ra'i. Ahli ra'i ni maksudnya orang yang suka berijtihad. Dia orang tak banyak hadis, tapi dia orang baca satu hadis, dia orang akan ijtihad. Cuba cari illah. Illah ni apa benda? Satu benda yang Nabi sebut tu maksud dia apa? Sebab Nabi mengucapkan hadis tu. Asbab wurud apa semua untuk dia orang melakukan istinbat hukum. Jadi itu pertembungan. Sebab tu kalau tengok Imam Asy-Syafi'i ni, dia pernah diminta oleh satu orang tokoh, nama dia Abdul Rahman bin Mahdi, seorang ulama hadis, tulis satu kitab kepada kami ahli hadis ni, cara untuk menggunakan hadis-hadis Nabi ni untuk keluarkan hukum. Lalu Imam Syafi'i pun tulis kitab yang terkenal, nama dia Ar-Risalah. Ar-Risalah yang dikirim ketika mana dia berada di Mesir pada waktu tu, dan Ar-Risalah itu menjadi kitab yang asalnya ianya ialah sebuah surat balah kepada Abdul Rahman bin Mahdi. Dia surat tapi akhirnya jadi kitab. Imam Syafi'i ini dia dua kali tulis Ar-Risalah. Pertama waktu dia duduk di Iraq, yang tu hilang daripada simpanan ilmu, khazanah ilmu. Yang kekal di tangan orang Islam hari ini, yang ada sampai hari ini, ialah Ar-Risalah yang kedua, iaitu surat balah dia kepada Abdul Rahman bin Mahdi, yang mana surat tu jadi kitab yang menerangkan tentang disiplin ilmu usul fiqh untuk memahami satu hadis tu nak keluar hukum macam mana. Tak berpadalah kita ni dengan kita ada hadis lalu kita pun ikut hadis tu secara zahir, melainkan kita kena ada juga ilmu nak faham macam mana untuk memahami hadis tu. Okay. Jadi ada satu golongan hadis dia terpedaya dengan benda tu. Nanti kita akan tengok bab-bab akan datang, dia akan sebut contoh terpedaya dan sibuknya tu. Okay. Golongan yang kedua, perenggan seterusnya,
adalah ahli hadis yang juga banyak mendengar hadis, sentiasa mencari hadis, namun tujuan mereka hanya untuk bermegah-megah dengan ilmu yang mereka ada. Mereka juga sentiasa mencari hadis, terutamanya hadis-hadis yang pelik dan jarang didengari, tanpa mengetahui akan kesahihannya. Ini yang kedua. Yang pertama ni okey, mereka cari hadis sahih. Mereka pun kumpul hadis dhaif, tapi mereka terangkan hadis ni dhaif. Maknanya antara contoh ulama, ini kita panggil sebagai ulama hadis lah, golongan yang pertama ni. Golongan yang kedua ni disangka sebagai ulama hadis, tapi dia bukan ulama hadis. Bahkan mereka ni hanyalah disebut sebagai hatibil lail, kata para ulama. Hatibil lail ni apa? Orang yang kutip kayu api pada waktu malam. Malam gelap, cari kayu api waktu malam, apa jadi? Pegang benda ni, ular pun dia ambil. Maknanya dalam kayu api ular pun ada, apa semua yang letak lah tu. Binatang, bangkai pun letak. Jadi dia kumpul semua lah tu. Itu perumpamaan yang disebutkan oleh para ulama. Dan zaman kita ni pun banyak lah macam ni. Kita nampak dia macam seorang ulama hadis, dengan pakaiannya, dengan perwatakannya, apa semua. Tapi rupa-rupanya hadis yang diriwayat tu hadis yang tak tahu, la aslalah, tidak ada asalnya. Cuma kadang-kadang orang tertarik dengan peliknya hadis tu dan baru dengarnya hadis tu. Sebab tu kalau tengok Mullah Ali Al-Qari, seorang ulama daripada India, dia tulis kitab berkenaan dengan hadis-hadis palsu. Selain daripada tu, Ibnu Jauzi sendiri dia tulis kitab Al-Mawdu'at, yang tulis Talbis Iblis ni. Dalam kitab dia tu dia himpunkan hadis-hadis yang pelik. Antara yang dulu pernah tersebar, sekarang orang sebar balik, ialah fadilat minum kopi. Banyak ah. Dia ada satu orang daripada Indonesia, orang duk hantar video dekat saya. Dia kata antara kelebihan minum kopi ni, ada satu hadis Nabi kata, sesiapa yang dia mati dalam keadaan mulutnya ataupun perutnya ada kesan pada kopi, dakhalal jannah, masuk syurga. Dahsyat hadis tu. Pakat cari kedai kopi. Okay. Hadis-hadis yang jenis lagu ni dia nak kata apa? Dia promote benda mudah dan pahala besar. Itu alamat besar kepada hadis palsu. Tapi orang-orang yang tak ada ilmu hadis, dia akan rasa hebat dengan hadis tu sebab gharib, hadis tu pelik. Macam-macam lah hadis kelebihan mentimun, khiyar, timun batang, timun tu lah. Okay. Macam-macam hadis berkenaan dengan bitir, berkenaan dengan tembikai, apa-apa semua ni banyak. Hadis-hadis berkenaan dengan kelebihan, termasuk juga hadis berkenaan dengan kelebihan bacaan surah-surah tertentu yang dah mungkin kita sebut banyak kali sini. Yang mungkin banyak tersebar di kalangan kita ni fadilat membaca surah-surah tertentu. Surah sekian, ayat sekian, fadilatnya begini dan begini dan begini. Ini terdedah kepada hadis-hadis yang palsu. Okay. Jadi yang kedua ni ialah lebih teruk terkena talbih iblis sebab dia hatib, dia kumpul semua. Okay. Dengan mengetahui hadis yang pelik dan jarang diketahui, mereka akan bermegah-megahan dan merasakan diri mereka lebih mengetahui daripada orang lain. Jadi ini satu golongan yang disangka sebagai ahli hadis, tapi mereka bukan ahli hadis. Golongan yang kedua ini amat berbahaya dan telah berjaya dihasut oleh iblis. Okay. Itu bab yang ke-18, cerita tentang orang kata apa? Dua kumpulan ahli hadis. Satu yang betul dah cari hadis sahih, tapi sibuk dengan tafakuh. Sibuk dengan riwayat saja, tak sibuk dengan tafakuh, iaitu faham hadis sehingga terlupa bahagian tu. Yang kedua ni riwayat aja, lepas tu sampai pada orang. Okay. Seterusnya bab yang ke-19, muka surat 140, Rasulullah melarang siram tanaman orang lain. Okay, kita tengok apa yang disebut sini. Berkata Imam Ibnul Jauzi, fa in aflaha ahaduhum wa nadhara fi hadithihi fa rubbama amila bi hadithin mansukhin wa rubbama fahima min al hadith ma yafhamu al amiyul jahilu wa amila bidzalika wa laysa bil muradi min al hadith kama rawayna anna ba'd al muhaddithin rawa an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu naha an yusqiya ar-rajulu ma'ahu zar'a ghairihi faqala jama'atun mimman hadara qad kunna idza faddala 'anna ma'an fi basatinina
sarahnahu ila jiranina wa nahnu nastaghfirullah fama fahimal qari'u wala sami'u wala sya'aru anna al-murada wat'ul habala minas syabaya minas sabaya. Okay. Maksud dia apa? Jikalau di antara mereka yang beruntung dan meneliti hadis yang diriwayatkannya, boleh jadi rupa-rupanya dia mengamalkan hadis yang sudah dimansuhkan. Okay. Dengan sebab sibuk di riwayat hadis ni, kadang-kadang ada orang ni dia amal hadis yang dah dimansuhkan pengamalannya. Ataupun dia memahami sesuatu hadis dengan kefahaman orang awam yang jahil, lalu dia mengamalkannya tidak seperti yang dimaksudkan sebagaimana maksud hadis tu sendiri. Maknanya dia amal berbeza dengan konteks ataupun maksud sebenar hadis tu. Seperti mana yang telah kami riwayatkan bahawa sebahagian ahli hadis daripada Rasulullah. Jadi Ibnu Jauzi nak cerita antara contoh kesilapan. Kesilapan meriwayatkan hadis tapi faham lagu lain hadis tu. Daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang seorang lelaki menyiram airnya pada tanaman orang lain, maka berkata mereka yang mendengar hadis Nabi itu bahawa kami akan menyiramkan tanaman orang lain kerana kami ada air lebihan, maka kami meminta ampun kepada Allah Azza wa Jalla. Sebenar maksud Rasulullah adalah tidak boleh berkahwin dengan perempuan selepas dia diceraikan, yakni iddah. Dan air yang dimaksudkan adalah air mani. Hadis Nabi, dia ada satu hadis Nabi, nak bagi contoh, bagi terang lagi. Nabi kata, naha an yusqiyar rajulu ma'ahu zar'a ghairihi. Ada satu hadis yang berbunyi, sesungguhnya Nabi melarang kita menyiram air kepada tanaman orang lain. Hadis ni kalau tengok secara zahir, kita akan nampak, rupa-rupanya tak boleh siram walaupun air banyak. Kita banyak tanam pokok, tanam pula dekat dengan kebun orang. Kita hari tu rajin nak siram, bukan siram yang kita, nak siram yang orang juga. Jumpa hadis ni tak siram. Okay. Sebahagian ahli hadis, ni cerita ahli hadis ni, dia baca hadis ni, lalu dia orang pun kata, nastaghfirullah, kami minta ampun pada Allah. Rupa-rupanya kami dah berdosa buat benda tu. Rupa-rupanya hadis ni ialah kinayah. Kinayah ni maksudnya apa? Perlambangan kepada benda lain. Nabi nak maksudkan benda lain. Maksud daripada larangan menyiram air kepada tanaman orang lain ni maksudnya larangan meminang di atas tunang orang. Tu maksud dia. Larangan buat hubungan kepada orang yang sudah ada suami. Tapi Nabi orang yang sangat beradab, Nabi buat perumpamaan. Kalau kita tak baca syarah hadis, kita akan nampak hadis ni dalam bab berkaitan dengan zira'ah, bab tanam-tanaman. Tak pun, hadis ni duduk dalam bab munakahat, muamalat, duduk dalam bab tu. Sebab Nabi ni dia orang yang sangat menjaga adab. Nabi tak suka bercakap benda yang direct sangat. Tapi kadang-kadang Nabi pun sebut dengan direct tapi dengan bahasa yang beradab. Sebab tu ada satu hadis. Seorang perempuan mari tanya Nabi, macam mana nak pastikan darah haid dia telah suci, bersih? Nabi kata, letakkan kain ataupun kapas di tempat tu, maka kalau tidak ada, maka boleh salat. Letakkan satu kapas di satu tempat, dan kalau tidak ada apa-apa, maka boleh salat. Perempuan tu tanya, tempat tu tempat apa? Betul jugalah yang tanya tu. Okey, luruh molek lah yang tanya tu. Okay. Nabi pun kata, faya subhanallah. Nabi kata subhanallah. Nabi pun panggil Aisyah terang ke dia apa benda tempat tu. Nabi tak nak sebut, dia nak suruh Nabi sebut. Okay. Nak kata ada bab-bab Nabi ni dia pemalu. Sebab tu dalam hadis, sahabat kata Nabi ni sangat pemalu, lebih malu daripada anak dara lagi. Benda-benda seperti ni Nabi tak bercakap secara jelas sangat. Nabi sangat menjaga maruah, tak bercakap benda yang kita sebut benda-benda dalam kain ni Nabi tak bercakap direct. Okay. Jadi hadis ni telah disalah faham. Nanti kita akan tengok contoh lain. Contoh salah baris dengan hadis. Nahan nabiyyu an yahliqa qabla salatil jum'ah. Hadis tu dia salah baris. An yahliqa maksudnya Nabi melarang
Satu orang bercukur sebelum salat Jumaat. Hadis tu sebenarnya nahan nabiyyu an yuhallik, Nabi melarang membuat halaqah sebelum salat Jumaat. Tapi ada ahli hadis dia silap, dia tashif, dia silap riwayat. Dia duk faham Nabi larang cukur dan dia tak bercukur selama 40 tahun tak bercukur. Sehingga dia jumpa seorang ulama hadis lagi kata, bukan Nabi larang cukur, Nabi larang buat bulatan bila mana nak salat Jumaat. Jangan sembang dalam masjid. Haliqah tu lebih kurang perkataan dia. Nak sebutnya boleh berlaku silap faham, boleh berlaku silap faham. Sebab tu kita kena faham. Benda-benda bahasa seperti ni kita kena faham kebiasaan. Dan kau tengok bukan kata hadis Nabi pun. Orang kata apa? Percakapan lorak kita Melayu ni pun boleh silap faham. Boleh silap faham. Sebab tu ada orang buat cerita. Orang Terengganu kahwin dengan orang Kedah. Isteri dia ni masuk dalam bilik air, tengok ada ular dalam bilik air. Lepas tu dia panggil suami dia, ular ni, ada ular. Suami dia kata katak. Dia kata bukan katak ni, ular. Suami kata tak, katak. Naik kes cerai. Silap faham. Saya dulu masa duduk di Jordan pun gitu. Kita ada kawan-kawan daripada Kedah bahagian di utara ni. Okay. Kita nak pergi universiti pagi-pagi. Kebetulan kalau ada kelas-kelas yang lewat sikit, macam kelas tu pukul 9.30, kita pergi awal juga. Okay. Jadi saya pergi dengan satu orang kawan Kedah ni. Dia kata jom pergi menyorok tu. Saya kata menyorok apa awal pagi? Nak pergi nusuk mana? Kita orang Terengganu. Dia kata carilah kedai mana kita pergi menyorok. Okay. Dia kata dia ni tak ada satu penyakit nak pergi nusuk pagi-pagi hari ni. Kita tak faham. Rupanya menyorok tu sarapan pagi rupanya. Baru tahu. Okay. Oh, kita silap faham bahasa kita, tinggal dia mu nak pergi menyorok seorang diri, pergi menyorok. Okay. Kita orang nak pergi kelas tak nak menyorok. Kita bukan ada orang kejar kita pun nak menyorok. Okay. Sebab kita faham menyorok tu menusuk. Orang Terengganu kata menusuk. Maknanya menyembunyi diri. Silap faham. Sampai kita jadi pelik dengan dia ni. Asal pagi je ajak menyorok. Lepas subuh ajak menyorok. Ingatkan ajak nak main nusuk ke apa? Silap faham hadis ni boleh, silap faham perkataan. Okay. Jadi benda tu pun boleh berlaku dalam kalangan para ahli hadis. Okay. Tengok syarah dan tahqiq sini disebut, seorang ulama, muka surat 141, seorang ulama hadis juga tidak terlepas daripada salah faham dan kesilapan dalam meriwayatkan hadis. Maksud sebenar hadis tersebut adalah kiasan yang diberikan oleh baginda dalam menyatakan hukum mengahwini wanita yang dalam tempoh iddah. Maknanya larangan berkahwin dengan wanita yang masih dalam tempoh iddah. Al-ma' yang dimaksudkan oleh Nabi ialah air mani suami, bukanlah air siraman seperti yang difahami sesetengah ulama hadis. Ini cara Nabi dia nak gambarkan sesuatu. Sebab tu ada satu hadis berkaitan dengan munakahat ni. Dalam bab munakahat, Nabi akan guna bahasa yang bersifat kinayah, iaitu perlambangan. Sebab tu ada satu hadis, seorang sahabat Nabi ni dia kahwin dengan janda, dia muda. Kalau tak silap Jabir bin Abdullah yang kahwin ni. Dia kahwin dengan janda. Kahwin dengan janda tu ramai anak. Jabir ni muda. Nabi pun tanya, wahai Jabir, kenapa kahwin dengan janda? Kalaulah kamu kahwin dengan anak dara lagi bagus. Nabi beri cadangan pada dia. Nabi kata, sehingga kamu merasai madunya dan dia merasai madumu. Kita baca hadis tu kita akan tengok madu apa, tiba-tiba sebut madu. Nabi kata, kalau kamu kahwin dengan anak dara, kamu lebih suka bermain dengannya dan kamu boleh merasai madunya dan dia merasai madu kamu. Kita faham nak rasai madu dia je. Kira nak poligami nampak situ. Madu. Tapi perkataan perlambangan Nabi yang Nabi guna. Ya, sebab Nabi kata hatta yash'uru asaluha wa hiya tash'uru asaluka. Sehingga dia rasa madu kamu. Perlambangan kepada keseronokan. Sebab tu Nabi SAW dia sebut benda-benda seperti ni. Sehinggalah Jabir tu kata, aku kahwin ni sebab aku nak tolong dia dan sekian, banyaklah. Cuma Nabi tak akan guna bahasa yang direct.
dalam bab munakahat ni. Sebab tu hadis-hadis yang bab munakahat ni kita kena perhati elok sikit, supaya tak silap faham. Okay. Muka surat 142, manakala zar'a ghairihi adalah rahim wanita yang baru diceraikan suami dalam tempoh iddah, bukanlah tanaman orang lain seperti yang difahami oleh sesetengah ulama hadis. Namun kiasan tersebut disalahertikan oleh sebahagian ulama hadis yang tidak mempunyai ilmu bagi mengetahui maksud sebenar baginda Nabi. Itulah yang dimaksudkan oleh Ibnul Jauzi dalam kitabnya. Berdasarkan dalil di atas, haram menikahi wanita yang berada dalam tempoh iddah. Tempoh iddah bagi wanita adalah kematian suami, wanita yang kematian suami 4 bulan 10 hari. Dan ketika kalau dia kematian suami ketika mana dia sedang mengandung, sehinggalah dia bersalin. Dan bagi yang kematian suami dan suami dia belum sempat bersetubuh dengan dia, maka tiada iddah. Yang bercerai dengan cerai hidup dia sebut situ, sehinggalah 3 kali bersuci. Salah satu quru dalam Quran sebut quru. Itu perkataan yang banyak perbahasan di kalangan para ulama. Ada yang bahas 3 kali suci, ada yang kata 3 bulan dan macam-macam lah. Dan sekiranya ia mengandung sehingga bersalin dan sekiranya belum bersetubuh, maka tiada iddah. Banyak dalil daripada Al-Quran dan hadis Nabi yang menyatakan pensyariatan iddah terhadap isteri. Okay. Jadi ini nak cerita tentang silap faham sajalah. Okay, kita pergi pada muka surat 145 tu dalil-dalil je. Saya nak baca perenggan yang kedua tu, yang bawah pada petak tu, muka surat 145. Tipu daya iblis dalam menyesatkan ahli hadis adalah dengan menyesatkan fahaman terhadap hadis yang ada pada mereka. Tugasan mereka bukan semata-mata mendengarkan hadis-hadis sahaja, tetapi juga menyemak dan mempunyai ilmu-ilmu dalam meriwayatkan hadis, seperti ilmu mustalah hadis, ilmu takhrij hadis, dan juga ilmu rijalul hadis dan lain-lain lagi. Nak sebut pada kita bahawasanya seorang ulama hadis tak berpada dengan dia ada riwayat, tapi dia kena faham apa maksud daripada hadis tu. Bab yang ke-20. Okay. Muka surat seterusnya, bab yang ke-20 tu, yang ni kita dah cerita tadi sikit. Okay. Rasulullah melarang bercukur sebelum salat Jumaat. Okay. Silap faham yang berlaku juga ni. Berkata Imam Al-Jauzi, dia silap cetak ni, dia patut kena tambah Ibnul Jauzi, bukan Imam Al-Jauzi. Qala Al-Khattabi wa kana ba'du masyayikhina yarwi al-haditha anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam na'a 'anil halqi qabla salatil jumu'ah, qabla salati yaumil jumu'ah bi iskanil lam. Qala wa akhbarani annahu baqiya 40 sanah la yahliqu ra'sahu qabla as-salah. Qala faqultu lahu innama huwa al-hilaqu jam'u halaqatin wa innama kariha al-ijtima'a qabla as-salati lil ilmi wal mudhakarati wa amara an yashtaghila bis salati wa yansid lil khutbah. Tengok terjemahan dia, muka surat 148. Berkata Al-Khattabi, sebahagian guru kami ada yang meriwayatkan hadis bahawa Rasulullah SAW melarang mencukur rambut sebelum salat Jumaat. Tadi kita dah sebut tadi. Naha an halqi. Bacaan betulnya ialah naha an hilaqi. Itu yang betulnya. Larangan daripada buat halaqah. Jadi ada seorang ulama hadis ni, sebab dia terbaca dia riwayat dengan iskanul lam, iaitu matikan huruf lam tu, maka dia faham halqi itu maksudnya ialah bercukur. Okay. Disebabkan mereka membacanya dengan baris mati pada huruf lam, iaitu al-halqi yang dibaca dengan al-halq. Dan ini adalah bacaan yang salah. Maka selama 40 tahun dia tidak pernah mencukur rambutnya sebelum salat Jumaat. Lalu aku katakan kepadanya bahawa maksudnya bukan mencukur rambut iaitu al-halqi, akan tetapi mengadakan halaqah ilmu iaitu al-hilaqi, iaitu jamak daripada halaqah. Dimakruhkan mengadakan halaqah sebelum salat Jumaat untuk mengadakan majlis ilmu ataupun zikir, dan beliau memerintahkan supaya menyibukkan diri dalam salat serta bersiap-siap mendengar khutbah. Tengok sikit syarah dan tahqiq yang dia sebut situ. Hadis ini juga disalahertikan oleh sebahagian ulama hadis yang tidak mendalami hal erti dan teliti dalam makna hadis. Akhirnya terperangkap oleh syaitan yang menyesatkan kefahamannya sewaktu memahami maksud yang ingin disampaikan oleh Nabi. Sesetengah ulama hadis membaca pada perkataan al-halqu dengan mematikan, yakni sukun pada huruf lam. Ini membawa maksud bercukur, walhal maksud sebenar Nabi adalah al-hilaqu,
dengan membaris atas, dengan membaca baris atas, iaitu fathah pada huruf lam yang bermaksud membuat halaqah. Hadis ini disalah ertikan oleh setengah ulama hadis sehingga ada orang awam yang tidak mencukur rambutnya sebelum Jumaat sehingga 40 tahun lamanya. Ini menunjukkan betapa bahayanya salah tanggapan dan bahayanya tidak mempunyai ilmu dalam meriwayatkan hadis. Sedangkan maksud sebenar Nabi daripada hadis ini adalah Nabi menegah untuk membuat kumpulan-kumpulan sebelum salat Jumaat. Ini nak kena clear sikit. Sebab dalam kenyataan yang dibawa daripada Ibnu Jauzi ni, larangan daripada buat halaqah ilmu. Nanti kita tengok perenggan kedua tu. Sesetengah ulama berpendapat bahawa kumpulan-kumpulan yang dimaksudkan adalah seperti majlis-majlis ilmu, tazkirah ataupun usrah yang diadakan sebelum salat Jumaat. Sebelum sembahyang Jumaat buat tazkirah, buat kuliah, buat majlis zikir. Di Malaysia kita ni adalah buat cara ni. Sebab tu nak kena faham dulu apa yang dimaksudkan, sebab dia ada perbahasan yang lain. Hukumnya makruh mengadakan majlis ilmu sebelum Jumaat. Ini kerana mengganggu jemaah yang lain untuk melakukan sunat-sunat yang lebih dituntut oleh Nabi sebelum Jumaat. Jadi ada satu bahagian ulama ni dia faham larangan buat halaqah tu ialah buat kuliah. Di Perlis ni alhamdulillah tak ada lah benda tu. Okey. Di setengah-setengah negeri memang dia buat. Bahkan di negara Arab pun ada duk buat. Duk buat halaqah ataupun duk buat kelas pengajian sebelum salat Jumaat. Maknanya sementara nak tunggu azan, duduk macam kuliah maghrib kita ni lah. Sementara nak tunggu azan Jumaat tu. Setengah ulama yang lain pula berpendapat bahawa kumpulan-kumpulan yang dimaksudkan adalah seperti kumpulan yang masih berada di luar masjid ataupun masih berada di kedai-kedai makan sedangkan waktu salat Jumaat semakin hampir. Ini kerana mereka tidak bersedia untuk mendengar khutbah dan salat Jumaat. Okay. Itu pendapat kedua. Pendapat kedua kata kumpulan yang dimaksudkan sini ialah kumpulan yang berpeleseran luar masjid ataupun duduk dalam masjid dia tak duduk dalam saf, dia buat bulatan, dia sembang ujung tu, dia sembang ujung ni. Dan saya lebih cenderung kepada pendapat yang kedua ni. Larangan ini ialah bukan larangan berbentuk orang kata apa, buat majlis ilmu. Tapi ia ialah larangan kita buat benda sia-sia dengan kita buat halaqah. Tengok keadaan. Bagi saya lah, tengok keadaan dan keperluan. Perlu tak buat majlis ilmu sebelum salat Jumaat ni? Tengok kebiasaan masjid tu macam mana. Sebab kita Perlis ni hari Jumaat hari kerja. Tapi saya masa di Pahang dulu pun ada masjid yang panggil untuk kuliah sebelum Jumaat ni, walaupun Pahang pun kerja hari Jumaat. Okay. Cuma nak beritahu pada kita, dia tengok sebab orang dia tak tahu nak buat apa. Kadang-kadang dia mari awal dia tak tahu nak buat apa. Jadi dia sembang. Okay. Jadi bila mana ada satu alternatif buat majlis ilmu ni, jadi dia diamlah, dia tak sembang lah. Okay. Duduklah saf tapi dia fokus pada majlis ilmu. Kalau di negara-negara Arab benda ni ada sebahagian buat, ada sebahagian tak buat lah. Okay. Tapi dari segi zahir hadis tu Nabi sebut an hilaqi ni maksudnya buat apa-apa bulatan, iaitu bulatan yang mengganggu orang nak masuk dalam saf dan juga bulatan yang sia-sia. Okay. Iblis berusaha memperdaya ulama hadis dengan memesongkan kefahaman mereka dalam meriwayatkan hadis. Bahayanya dapat dilihat apabila ada sekumpulan orang awam yang sanggup tidak bercukur kepala selama 40 tahun kerana salah faham ulama hadis dalam meriwayatkan hadis Nabi. Jadi ini antara yang dia sebut. Seterusnya bab yang ke-21. Okay, bab yang ke-21. Ulama hadis yang tidak mampu mengeluarkan fatwa hukum. Wa qad kana Ibnu Sa'id kabir al-qadri fil muhaddithina faja'atuhum ra'atun faqalat ayyuha syekh ma taqulu fi bi'rin saqatat fihi dajajatun famatat fahal ma'u tahirun aw najsun faqala Yahya wayhaka kaifa saqatat ad-dajjajatu ila bi'rin qala lam takun al-bi'ru mughattatan faqala Yahya ala ghattaytaha hatta la yaqa'a fiha shay'un qala al-abhari faqultu ya hadhihi in kana al-ma'u taghayyara fahuwa najasun wa illa fahuwa tahirun. Sini dia sebut pada kita Ibnu Sa'id ni seorang ulama yang hebat dalam bidang hadis. Dia banyak riwayat hadis. Datang seorang wanita bertanyakan kepadanya, wahai syekh, apakah hukumnya seekor ayam jatuh ke dalam sebuah perigi
lalu mati. Ada orang tanya Ibnu Sa'id ni, seekor ayam jatuh dalam perigi dan dia mati. Okay. Adakah air itu suci ataupun najis? Maka berkata Yahya, malang sungguh. Bagaimanakah ayam itu boleh jatuh? Wanita itu menjawab, sebab ketiadaan penutup. Maka Yahya menjawab, bolehkah engkau menutup perigi itu supaya ayam tidak lagi jatuh ke dalamnya? Dia tak tahu nak jawab. Jadi dia keluar benda itulah. Dia cara dia nak, orang kata apa, nak kona kiri kanan tu macam tu. Dia tak tahu nak jawab. Okay. Berkata Al-Abhari, wahai wanita, jikalau air itu bertukar ianya najis, jikalau sebaliknya ianya suci. Itu yang disebutkan dalam hadis Nabi dalam kitab Bulughul Maram, Kitabul Miyah, dia sebut benda tu. Cuma nak sebut pada kita, ulama hadis dia ada prioriti dia, dan ada ulama hadis yang tak faqih dalam bab beri hukum ni. Sebab tu kalau orang tu dia berpada dengan hadis Nabi semata-mata, dia akan silap faham. Antara benda yang orang duk bising hari ni lah, yang tak selesai-selesai lagi ni, iaitu isu salat tak rapat ni, jarak ni. Antara bunyi suara yang orang duk sebut, tidak ada dalam hadis Nabi solat lagu ni, tak ada. Okay. Memang hadis Nabi tak ada. Okay. Tapi kalau kita buka kitab fiqh, para ulama menyimpulkan merapatkan saf ini ialah berada paling tinggi sunat muakkad, dia tak pergi sampai wajib. Yang kata wajib ni siapa? Yang baca literal hadis saja. Yang baca literal hadis. Okay. Jadi nak beritahu kepada kita keperluan ilmu di situ. Saya bukan nak bahas boleh tak boleh. Cuma nak sebut sini bahawasanya kita kena tahu bidang kita. Ada orang, ada ulama hadis, ada ulama fiqh yang dia tak mahir dalam bab ilmu periwayatan. Jadi dia riwayat ikut suka dia riwayat. Okay. Ada ulama-ulama tertentu, tapi benda ni biasa. Sama juga kalau kita tengok dalam bidang ilmu qiraat pun. Macam kita baca Quran di Malaysia kita ni, kita baca qiraat Hafs an Asim. Hafs anak murid kepada Asim. Asim ni dalam ilmu qiraat kemah. Riwayat dia dalam ilmu qiraat bagus dan diterima. Tapi riwayat dia dalam ilmu hadis tidak diterima. Dia dinilai sebagai saduq, iaitu orang yang boleh dipercayai, tapi riwayat dia tidak kuat. Sebab apa? Sebab dia tidak teliti dalam periwayatan hadis. Perawi-perawi yang dia riwayat tu kadang-kadang perawi yang bermasalah. Okay. Jadi nak tunjuk kepada kita dan nak beritahu kepada kita bahawasanya setiap orang dia ada bidang dia. Sebab tu kalau kita tengok Al-A'mash, Sulaiman bin Mihran, dia ulama yang hebat dalam bidang hadis. Bila mana dia dengar ada satu orang ulama dakwa diri dia ulama, dia pun pergi, ulama hadis dia pun pergi ke majlis. Okay. Bila mana dia pergi ke majlis kawan tu, dia dengar perawi-perawi yang dia baca, sanad yang dia ada tu. Dia baca perawinya, perawi sekian. A'mash ni tahulah perawi itu ialah perawi yang tak betul. Dia melakukan tadlis ataupun dia meriwayatkan daripada perawi yang problem. Tapi dalam riwayat sebut dia melakukan tadlis. Tadlis ni dia tipu, dia guna nama orang, dia tak jumpa pun kawan tu. Okay. Jadi ketika mana A'mash duk dengar kata apa, dia riwayat hadis tu, A'mash dah tahu hadis tu tadlis, riwayat dia tu ada problem, curi nama perawi. Jadi A'mash ni dia pun daripada duduk macam orang belajar nak menuntut ilmu, beradab, duduk apa semua beradab lah, tiba-tiba dia angkat baju dia cabut bulu ketiak dia depan kawan tu. Dia cabut. Sehingga kawan tu terganggu, yang mengajar tu terganggu. Apa hal dia ni? Dah lah rabun, mata dia rabun, dia ada selaput mata. A'mash ni maksudnya orang yang rabun. Okay. Lepas tu buat benda tak senonoh, cabut bulu ketiak pula. Okay. Dia cabut. Dia baca nama perawi dan kebetulan hadis tu lah hadis yang mungkar. Dia kata, wahai orang tua, kamu tak beradab buat benda ni. Hadis yang aku baca ni aku ambil pada Sulaiman bin Mihran. Dia tak kenal siapa Sulaiman bin Mihran. Yang duk cabut bulu ketiak tu Sulaiman bin Mihran tu. Okay. Dia kata, aku cabut bulu ketiak ni datang daripada hadis yang sahih. Adapun kamu yang duk riwayat hadis tu, hadis kamu palsu. Sebab memang ada hadis sahih pun tentang bab jaga diri ni. Khamsatun minal fitrah, Nabi kata 5 daripada fitrah. Berkhatan, antaranya membersihkan bulu ari-ari apa semua ni. Okay. Cuma nak beritahu tak kenal orang, dia pun riwayat. Dia tak tahu yang nama orang yang dia guna tu ialah kawan tu. Sebab zaman tu dia tidak ada akses yang mudah nak kenal muka. Jadi pada waktu tu orang boleh buat tadlis. Okay. Syarah dan tahqiq sini dia sebut,
Ibnu Sa'id adalah seorang ulama besar hadis di Iraq. Namanya Yahya bin Muhammad bin Sa'id. Kerana kesibukannya dalam ilmu hadis, beliau tidak sempat bergaul dan bercampur dengan ulama-ulama lain seperti ulama fiqh. Hidupnya diabadikan untuk menuntut ilmu hadis semata-mata, sehingga beliau berjaya menghafaz beribu hadis dalam ingatannya. Pada suatu hari datang seorang wanita yang ingin bertanya kepadanya mengenai satu permasalahan fiqh, di mana seekor ayam telah jatuh dan mati dalam periginya. Adakah air di dalam perigi itu adalah air yang suci, yakni air mutlak ataupun tidak? Ibnu Sa'id berdalih daripada menjawab soalan yang telah diberikan kerana kurang ilmunya dalam bidang fiqh. Kita beri laluan azan. Okey, kita sambung sikit lagi, kita perhabiskan bab ni, lepas tu kita tangguh. Kita sambung minggu depan pula. Muka surat yang ke-153 tadi kita baca. Ibnu Sa'id berdalih dengan menjawab soalan yang telah diberikan kerana kurang ilmunya. Sebab tu kalau kita tengok, bila mana seseorang dia tidak ada malakah ni maksudnya kemampuan untuk menjawab satu benda, dia kena jujur. Dia tak mampu untuk jawab. Ini benda yang dilakukan oleh para ulama yang awal. Antaranya Imam Malik bin Anas. Bila mana datang satu kumpulan daripada Yaman. Imam Malik bin Anas ni dia orang Yaman lah. Sebab tu kalau kita tengok dalam hadis, sebelum nak cerita tentang cerita Imam Malik ni lah, Nabi sebut inna ahlul Yaman, orang-orang Yaman ni lah orang-orang yang ahlul iman. Nabi sebut orang-orang yang ada iman dan dijaga iman ni ialah orang daripada Yaman. Hadis ni orang salah faham kau, nak kena dengan tajuk kita ni. Okay. Ada orang dia baca hadis ni bila mana datang ulama pada Yaman. Kalau ulama yang datang pada Yaman tu betul ikut Quran Sunnah, okey juga. Tapi ulama yang datang pada Yaman ni duk promok kubur tempat dia, kacau. Tapi guna hadis tu, guna hadis Nabi tentang kelebihan orang-orang pada Yaman. Sesungguhnya ahlul Yaman ni ialah ahlul iman, Nabi kata. Hadis tu cerita bukan merujuk kepada orang Yaman hari ni. Merujuk kepada siapa? Orang Yaman yang telah berhijrah ke Madinah. Siapa mereka? Aus dan Khazraj. Tapi hadis ni syok. Orang Yaman duk baca sekarang ni. Orang Yaman Hausi tak tahu apa pun kita kata dia ahlul iman. Yang Syiah apa semua tu. Orang Yaman yang duk makan daun qaq tu pun kita kata dia masuk dalam hadis tu. Tak semua orang Yaman duk dalam tu. Dia orang Yaman ni dia ada satu kebiasaan yang negatif. Bangsa dia orang ni dia suka kunyah qaq. Qaq ni Yaman panggil gat. Dia huruf qaf dia panggil dia baca dengan ga. Gat. Qat ni kalau kita cari dalam internet, dia masuk daripada jenis dadah sebenarnya. Dadah. Saya ingat saya pernah pergi ke Sana'a ni tahun 2010, 2011 sebelum saya pergi ke Jordan, saya sempat pergi ke Sana'a. Kita pergi ke Babul Yaman. Babul Yaman ni mercu tanda negara tu lah. Sampai di situ orang tunjuk, senior ni tunjuk, okey ni pasar nak beli barang. Nak beli barang keperluan, nak beli buah ke nak beli apa, sayur ke apa. Ada satu pasar, suq ni pasar lah, jual sayur apa semua. Sebelah lagi pasar tu dia panggil Suqul Qat. Pasar jual daun qat, penuh orang. Dia menjadi tradisi orang Yaman ni, dia akan kunyah daun tu dan dia akan jadi khayal. Khayal yang jenis down, dia kategori dadah yang down, bukan dadah yang aktif macam pil ekstasi tu. Makan tu kira nak berjoget tak tidur 2 hari apa-apa. Ni dadah ni dia kira dadah yang jenis jadi lembek, jadi malas kerja. Lepas tu dia akan khayal. Dia khayal dia macam dia dah kerja, dia dah kaya, jadi lagu tu. Okay. Dan dia ada kategori dia. Yang saya tanya pada orang-orang yang mana, yang paling kalau kita makan tu wajib khayal, Al-Mawiyah nama dia. Saya dengar cerita ada orang seluduk nak masuk ke Malaysia. Dengar cerita lah. Dia daun, tapi bentuk bukan macam daun ketum semua tu. Okay. Tapi dia famous. Daripada budak kecil sampai orang tua, perempuan, lelaki semua kunyah daun tu. Kita akan tengok orang sana ni bila mana dia kunyah, pipi dia tebal tepi. Macam orang isap apa, tembakau macam orang tua kita dulu lah. Ya, dia menyebabkan gigi tu jadi warna gelap lah gigi, macam orang isap okok tapi teruk lagi pada orang isap okok.
Ulama Yaman telah fatwakan qad ni benda yang haram lah, sebab dia nau'in minal mukhaddirat, daripada dadah. Sebab dia menyebabkan orang Yaman jadi lambat lah, jadi lambat dan lembab. Okay. Dan benda tu legal, dibenarkan. Hatta polis yang jaga sepadan negara pun duk kunyah benda tu. Jadi kalau tentera mana masuk, dia pun pergi masuk. Dia tak peduli. Khazin dipanggil khazin ni, maksudnya dia tagih benda tu. Okay. Sehingga saya pernah jumpa ada satu orang, bila mana kita pergi nak beli barang, bila mana dia dah start makan benda tu, dia akan duduk 6 ke 7 jam tanpa buat apa-apa. Kaya. Dia rasa dia kaya. Ya ta'ali dia panggil. Dan ada satu kes yang teruk tu, dia orang, saya pernah pergi ke masjid, dia ada satu masjid Sana'a ni, tempat kita orang student Malaysia pergi. Dia semayang tapi daun kok tu duk ada dalam mulut dia. Dia duk kunyah lagi. Dan yang ada lebih teruk, dia jamak salat dengan sebab kunyah benda tu. Dan benda ni jadi benda yang orang kata benda kebiasaan, adat. Kebiasaan. Dan daun air negara Yaman ni lah negara yang kurang sumber air. Macam mana-mana negara lain lah. Negara Arab ni kurang sumber air, hujan pun kurang. Okay. Cuma dengan sebab mereka ni suka dengan daun qad ni. Qad ni Sudan pun ambil, tapi Yaman lebih terkenal lah. Okay. Mereka buat satu tempat tanam daun qad ni penuh. Macam kita tanam padi tempat kita ni lah. Maknanya satu kawasan tu penuh dengan daun qad. Tak cukup tanah, dia akan tanam di lereng-lereng bukit. Sebab tanam daun qad ni, 5 tahun kita tanam daun qad, tanah tu dia akan jam, tak boleh tanam apa-apa dah. Dia rosakkan tanah, pokok tu. Okay. Jadi dia tanam di lereng bukit. Hatta kalau orang tu dia berhutang, contoh dia tak ada duit nak bayar kereta, tapi dia ada ladang qad, serelung, ladang qad kita panggil relung lah. Jadi dia bagi ke tuan kereta tu, okey ni, bagi ke bank, boleh guna untuk guna duit tu. Boleh, orang kata apa, tabadul, boleh guna untuk akses duit. Macam dolar dah. Okey. Maknanya bank kata ada ladang qad, okey ada, mari 2 relung. Settle, kereta boleh pakai. Maknanya pegawai bank pun memang penuh, pegawai bank pun memang duk makan lah benda tu pun. Okey. Sampai ke manager pun mungkin makan lah kot. Okay. Dia menyebabkan jadi stuck, orang Yaman jadi lambat. Okay. Dan adalah sebahagian orang-orang Malaysia kita ni, dia try kot. Tapi saya tak pernah try. Okay. Sebab dia, orang kata apa, dia jenis, dia menyebabkan kita jadi khayat. Okay. Jadi di Yaman ni, dia kurang sumber air. 60% sumber air di Yaman tu digunakan untuk siram pokok qad ni. 40% lagi untuk kegunaan harian, air, mandi apa semua. Dan ada satu tempat di Yaman nama dia Ta'iz. Ta'iz ni ialah bandar yang Houthi dah take over kawasan tu. Ta'iz ni penuh dengan qad. Tak ada benda lain. Tidak ada benda lain. Melainkan qad semata-mata di situ. Jadi, kalau kita nak kata, hadis Nabi kata, ahlul iman ialah ahlul Yaman. Tengok orang Yaman yang duk makan daun qad tu. Iman ke lagu tu? Kerja malah dia, perempuan student universiti, tuan-tuan boleh bayang yang pakai niqab apa semua ni, dalam niqab tu daun qad tu ada. Perempuan pun balas kau. Maknanya bukan dia, benda tu legal di universiti pun semua. Dan dia orang nak stay up. Kadang-kadang dia ada jenis yang up sikit. Dia orang nak stay up, dia orang akan makan benda tu. Tapi dia ada side effect lah, dia akan ada kanser lah, dia usia kita ambil terlampau banyak. Macam kita ambil dadah yang lain. Kerajaan Yaman berperang dengan orang yang macam ni lah. Maknanya dia suka qad. Dia satu lagi tempat di Sudan. Sudan pun ambil juga qad ni. Daun qad dia panggil. Maknanya kita boleh tengok, itu situasi yang umum. Di mana-mana tempat. Tuan-tuan boleh tengok, siap orang buat dokumentari lagi pasal qad ni. Maknanya ada usaha daripada mana-mana ulama' nak suruh orang Yaman stop ambil benda tu. Tapi dia orang tak boleh sebab benda tu jadi adat. Sebab saya dapat cerita daripada orang Arab, bila ada majlis kahwin dia orang akan buat majlisul qad, majlis qad. Malam aris ni, malam nak sambut pengantin lelaki ni, pengantin tu dia akan spend duit banyak, belanja semua tetamu yang datang ni dengan qad. Dia sedia dewan macam masjid kita ni, dia letak kursi rapat ke dinding, bagi qad sebuku seorang. Kawan tu pun balas qad, pagi esok pun tak bangun, tak lari dari tempat tu. Sedap lah. Okay. Kalau tak bagi qad, majlis tu tak ada orang nak pergi. Dan mereka ni sanggup habis duit untuk qad tu.
Maknanya dia orang beli barang dapur, contoh kita guna mata wang kita lah, RM100 barang dapur kata beli, dia orang akan guna RM40 je untuk keperluan, 60 tu untuk kad. Sebab apa? Sebab isteri pun makan kad, anak pun makan kad, semua, hatta yang kecil. Tuan-tuan boleh tengok ni dokumentari yang kecil maknanya sekitar darjah 1 darjah 2 pun daun kad dia orang makan. Saya pernah tengok dengan mata kepala sendiri, dia orang jadi, orang kata apa, dia orang jadi lembab. Kira tengok, ingat ke iktikaf masjid duk bahan daun kad tu. Dalam masjid, macam ibarat kita ini tengok orang duk isap dadah di penjuru masjid. Itulah. Tapi dia jenis daun kad. Okay. Jadi kalau nak kata hadis ahlul iman tu ialah ahlul Yaman, kena tengok syarah hadis. Sebab tu kata ulama, yang dimaksudkan dengan ahlul Yaman sebagai ahli iman ialah orang-orang Aus dan Khazraj yang asal pada Yaman, mereka berpindah ke Madinah dan mereka duduk di Madinah. Dan Imam Malik ni pada orang Yaman yang duduk situ. Okey. Jadi kalau kita nak kata ahlul iman yang duduk dalam hadis tu yang refer kepada orang Yaman ini, tak boleh lah. Sebab hadis tu memaksudkan kepada orang dulu, bukan orang Yaman sekarang. Maknanya orang-orang Yaman yang duduk di mana-mana tempat di Yaman tu, dia tak termasuk dalam bab ni. Jadi Imam Malik ni bila mana datang orang pada Yaman, orang pada kampung dia tanya soalan, 60 soalan, 100 lebih soalan, 60 soalan dia tak boleh jawab, dan dia sebut la adri, aku tak tahu. Sehingga orang Yaman kata, kami dengar nama kamu hebat tapi tak padam, mari berjalan jauh, rupanya banyak jawab tak tahu pada tahu. Jadi dia, aku kata apa, dia macam marah lah. Okay. Tapi nak beritahu pada kita, itulah tanggungjawab sebenarnya. Tanggungjawab sebenarnya bila mana kita tak faqih, jangan kita jawab. Sebab tu kata sebahagian para ulama dia sebut, bila mana satu orang ni dia boleh jawab dia mana-mana soalan, sebenarnya dia tu nisful majnun, separuh pada gila, boleh jawab semua. Sebab orang alim ni dia ada bab dia tak boleh jawab. Dia ada bab, dia akan start dan dia tak boleh jawab. Okay. Sebab tu bukanlah kehebatan satu orang tu dia jawab semua. Tapi bukanlah juga dia malas tadi dia tak jawab semua. Itu masalah ke? Tanya sebab apa ustaz tak jawab? Tak jawab tu sebahagian pada ilmu. Tapi setiap kali tanya tak jawab apa sudah. Itu memang tak ada ilmu jugalah orang panggil. Okay. Kadang itu bukan tawaduk, itu malah nak buat kajian terhadap soalan tu. Okay. Jadi nak sebut pada kita, kadang-kadang ulama hadis ni mereka pun tidak ada keahlian untuk beri fatwa. Nanti kita akan tengoklah bab-bab yang akan datang, bab yang seterusnya, itu bab yang ke 22. Okay. Sebelum tu ada satu soalan orang tanya. Sekejap. Bolehkah kita bunuh pokok yang sedang berbuah? Contohnya pokok cempedak yang kita tanam tapi berada dalam tanah orang lain. Okay. Pokok kita tanam dalam tanah orang, sedang berbuah. Boleh tak kita bunuh pokok tu ataupun kita tebang pokok tu? Boleh sekiranya ada maslahah untuk tuan tanah tu. Okay. Maslahah untuk tuan tanah. Okay. Maknanya dia dah mengganggu hak milik orang apa semua. Tapi kalau tuan tanah tu okey, tuan tanah tu kata tak apa, biarlah dia tumbuh, tak ada masalah. Okay. Tapi kalau tuan tanah tu kata, aku tak mahu mana-mana tanaman orang masuk dalam tanah aku, kita kena buang lah. Walaupun dia baru nak start berbuah apa semua, kita kena buang. Hukum asal, potong mana-mana pokok ni tak boleh. Hukum asal dia tak boleh. Mana-mana pokok ni kita dilarang. Saja-saja nak potong pokok. Bukan larangan tu hanya di tanah haram, di tanah halal kita ni pun saja-saja kita rosakkan pokok tak boleh. Okay. Melainkan ada keperluan dan maslahat, boleh. Contoh pokok nyok tinggi, duduk atas atap rumah orang dah, kita pun kata tak boleh, hadis Nabi larang. Masalahnya kawan tu kata pokok nyok mu ni betul-betul atas master bedroom aku. Belah katil tu pula belah bini aku tidur. Maknanya kalau jatuh memang ranak muka bini aku, mu kena tebang. Kita kena tebang, tak boleh bertahan dah tu. Walaupun tanah pokok tu dalam tanah kita, tapi dia mengunjur ke arah tanah orang, kita kena tebang atas masalah. Okay. Tapi kalau saja-saja tanpa keperluan tak boleh ya. Sebab ada hadis melarang kita menebang pokok tanpa sebab. Tapi kalau ada sebab dipersilakan, ada keperluan dipersilakan. Wallahu a'lam. Setakat itu saja. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.